Baik, insya-Allah. Kita mula ya. Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Pertama dan selamanya setinggi-tinggi merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan. Pada malam ini kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak Rumah Ngaji Negeri Johor. Dan untuk maklumat tuan-tuan, sekarang ini kita menggunakan dua platform. Yang pertama, platform aplikasi Zoom. Mungkin ada sebahagian yang menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada masa sama, saya menggunakan kesempatan pengajian ini juga secara langsung di Facebook tertutup pengajian bersama dengan saya. Jadi mungkin ada mereka yang tidak ada aplikasi Zoom, mereka boleh bersama dengan kita pada malam ini menggunakan Facebook Live. Dan mungkin mereka yang ada aplikasi Zoom boleh bersama dengan kita pada malam ini dengan pertemuan menggunakan Zoom yang telah kita kongsi link yang dikongsi oleh pihak Rumah Ngaji Negeri Johor, insya-Allah. Jadi yang mengikuti secara live, saya minta memberikan komen di ruangan komen, jelas ataupun tidak jelas suara saya, memandangkan kerana saya di dalam musafir, dalam perjalanan di luar kawasan, maka saya berhenti silaturahmi dan ziarah sahabat saya, dan saya adakan secara langsung ini di rumah sahabat saya, kawasan yang agak perkampungan, kawasan pendalaman. Jadi sekiranya yang mengikuti secara langsung, secara live di Facebook, mohon berikan komen jelas ataupun tidak jelas suara saya, insya-Allah. Adapun yang menggunakan aplikasi Zoom, jelas ataupun tak jelas, jelas ataupun tidak jelas ya suara saya, jelas ataupun tidak.
Jelas Ustaz. Okey. Jelas lah? Okey, baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita sambung perbincangan tajuk kitab Duhai Perindu Allah. Dan kita pada tajuk yang seterusnya, pada perbahasan yang seterusnya ialah saya masih lagi berhenti pada tajuk hijab kemegahan diri. Hijab, tajuk pada malam ini ialah hijab kemegahan diri. Duhai perindu Allah. Duhai perindu Allah, engkau tidak akan sampai pada hamparan cintanya Allah selagi dalam jiwamu ada kemegahan, baik berupa amal, harta, pangkat, ilmu, dakwah, jihad, rupa, keturunan dan apa jua. Jadi tajuk pada malam ini ingin membicarakan dan tajuk pada malam ini ingin membahaskan bahawa apabila seseorang itu memiliki sifat kemegahan di dalam jiwanya, di dalam batinnya, maka mereka ini tidak akan berada di dalam wilayah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Apabila sifat kemegahan itu ada di dalam jiwamu, maka diri kamu tidak akan mendapat dan merasai kenikmatan kecintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kamu tidak akan sampai pada hamparan cinta Allah. Maka kemegahan yang ada dalam hatimu itulah menjadi hijab dirimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemegahan ini yang menyebabkan jiwa kamu itu sombong. Jiwa yang sombong, jiwa yang melihat bahawa diri kamu itulah yang baik, diri kamu itu yang bagus. Maka ada mereka yang sombong dengan amal mereka. Ada mereka yang sombong dengan harta yang dimiliki. Patut itu tadi ke 9 ni. Ada mereka sombong dengan pangkat yang dimiliki. Ada mereka sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dan ada mereka sombong dengan dakwah yang dijalankan. Yang dimiliki. Ada mereka sombong dengan jihad yang dilakukan. Ada mereka sombong dengan rupa paras yang cantik, yang elok, yang baik. Dan ada juga mereka yang sombong dengan keturunan yang mulia, keturunan yang baik. Dan apa jua sekalipun, sekiranya kita sombong dengan apa yang kita miliki, itu menyebabkan jiwa kamu itu tidak akan dapat merasai kenikmatan, tidak akan dapat merasai yang dikatakan hamparan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ya? Allah membenci jiwa yang ada kemegahan. Allah membenci jiwa yang ada kemegahan. Kerana tiada layak hambanya yang memakai dengan pakaian kemegahan itu. Justru itu Azazil tiada dapat mencapai hamparan cinta Allah kerana kemegahan dengan keturunannya dan ilmu dan amal yang dimiliki. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan hidup kita adalah untuk nak mendapat redha Allah. Ini selalu saya sebut dan saya ulang dalam pengajian-pengajian saya.
Hidup kita adalah ingin mendapat cinta Allah. Hidup kita adalah ingin mendapat redanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu dan diri kita ini mahukan cinta Allah, mahukan redha Allah, maka kita tidak boleh memiliki sifat kemegahan yang ada dalam hati kita ini. Kerana perjalanan untuk nak mencapai makna tauhid, perjalanan untuk nak mencapai makna kehambaan, perjalanan untuk nak mencapai makna kesempurnaan di sisi Allah. Maka perjalanan ini adalah perjalanan untuk mengemis cinta Allah. Perjalanan ini, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan untuk mengemis cinta Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana di dalam hati kita, dalam jiwa kita ini tidak ada perasaan untuk mengemis cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya di dalam hatimu itu tidak ada perasaan, tidak ada jiwa untuk mengemis cinta Allah, untuk mengetuk pintunya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapat buah kepada tauhid. Kita tidak akan dapat buah kepada tauhid dan kita tidak akan mencapai makna kesempurnaan ketauhidan dan makrifat kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini, perjalanan salik, perjalanan seseorang itu nak menuju kepada Allah, ini ialah perjalanan mengemis cinta Allah. Perjalanan ini ialah perjalanan yang perlu memiliki jiwa yang mengemis cinta Allah. Kenapa seseorang itu memiliki perasaan kemegahan, perasaan kesombongan? Mengapa seseorang itu di dalam hatinya, di dalam batinnya itu ada kemegahan, ada kesombongan? Disebabkan oleh kerana dia tidak mengenali akan hakikat dirinya di sisi Allah. Boleh faham ya? Apabila seseorang itu tidak dapat merasai, menjiwai akan hakikat dirinya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kedhaifan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, maka dia akan melihat bahawa dirinya itu sempurna. Dia akan melihat dirinya itu hebat. Dia akan melihat dirinya itulah yang sangat bagus, yang sangat baik. Disebabkan oleh kerana dia tidak mengenali akan hakikat dirinya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, tuan-tuan, ibu-ibu, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah penting perjalanan untuk kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita tahu hakikat diri kita dan kita tahu akan kedhaifan diri kita, kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, maka tidak ada sebab untuk kita sombong. Boleh faham? Kalau kita kenal siapa kita dan kita tahu keaiban yang ada pada diri kita ini, maka tidak ada alasan, tidak ada sebab kenapa kita nak sombong di atas muka bumi Allah. Maka di dalam pendidikan tasawuf, dalam pendidikan sufi, sangat menitik beratkan bahawa mengenali akan kekurangan yang ada pada diri kita. Barang siapa yang mengenali akan dirinya, maka dia akan mengenali akan Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Dan apabila seseorang itu Allah Ta'ala buka pintu pengenalan, apabila seseorang itu Allah Ta'ala buka pintu makrifat, maka ketika itu tiada adalah dirinya, leburlah dirinya di dalam kehebatan Allah. Leburlah dirinya di dalam keagungannya Allah. Leburlah dirinya di dalam kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tujuan hidup, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah.
Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah. Allah jadikan kita untuk menjadi hamba, bukan untuk jadi Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bagi yang mengikuti secara langsung boleh catat dan boleh berikan komen dan boleh tulis di komen tersebut poin-poin apa yang telah saya sampaikan ini. Allah Ta'ala jadikan kita untuk menjadi hamba. Allah jadikan kita bukan untuk menjadi Tuhan. Justru itu apabila kita faham makna Allah Ta'ala ciptakan kita untuk menjadi hamba kepadanya, maka kita kena pakai pakaian kehambaan. Kita kena pakai dengan pakaian kehambaan. Maka Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai contoh yang menunjukkan kesempurnaan kehambaan di sisi Allah. Nabi SAW menunjukkan contoh kesempurnaan sifat kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kucing ni 2 ekor ni dia bawa. Boleh faham? Jadi selagi mana kita tak pakai dengan pakaian kehambaan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka kita tak akan sampai kepada Allah. Kita tidak akan mengecapi nikmat, makrifat dan pengenalan kita di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana adanya kemegahan, selagi mana di dalam jiwa dan batinmu itu adanya sifat kesombongan, maka kita tak akan dapat mengecapi nilai tauhid, nilai makrifat di sisi Allah. Bagaimana Allah itu akan ada dalam hatimu kalau dalam hatimu itu masih ada lagi kemegahan diri? Bagaimana Allah itu akan ada di dalam jiwa dan batinmu sekiranya dalam jiwa dan batinmu itu masih ada lagi sifat kesombongan? Cahaya Allah, cahaya Nabi, cahaya ilahiyah, cahaya tauhid, cahaya makrifat tak akan dapat menembusi ke dalam hati-hati yang penuh dengan kesombongan. Maka sifat sombong ini inilah pakaian dan inilah sifat iblis. Maka di sana mereka diuji. Apabila mereka tidak mengenali akan hakikat dirinya yang penuh dengan kedhaifan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, maka mereka akan diuji dengan perasaan rasa sombong dengan amal. Betapa ramai manusia di sana yang menjadi sombong disebabkan amal yang dilakukan. Betapa ramai di sana manusia yang diuji dengan perasaan sombong dengan ketaatan yang dilakukan. Dan ada mereka diuji dengan rupa paras yang cantik, yang baik. Ada mereka diuji dengan sifat kesombongan dengan ilmu yang dimiliki. Merasa dialah yang alim, dialah yang tahu, dialah yang arif, dialah yang tahu segala-galanya. Akhirnya timbul dan terbit dalam jiwanya sifat kesombongan, sifat kemegahan. Ada juga mereka yang giat aktif dalam kerja-kerja amal, dalam kerja-kerja dakwah. Mereka diuji dengan kesombongan, kerja amal dan kerja dakwah yang dilakukan. Maka selagi mana dalam hati kita itu masih ada sifat kemegahan, sifat kesombongan, maka kita tidak akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham ya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kita tak akan dapat cinta Allah selagi mana dalam hati kita ada sifat kesombongan. Maka di dalam perjalanan untuk nak mencapai cinta Allah, kita perlu melalui proses tazkiyah, proses penyucian nafsu. Proses penyucian nafsu inilah perlu perlu beramal dengan zikir yang telah diijazahkan oleh para murabbi, para mursyid, supaya buang dan hancur segala sifat kemegahan dan sifat kesombongan yang ada dalam hati kita ini. Kita tidak akan mendapat pandangan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak akan mendapat pandangan Allah. Kita tidak akan mendapat curahan rahmat Allah. Kita tidak akan mendapat cintanya Allah
sekiranya di dalam hati kita ini masih ada najis. Masih ada najis, yakni merasai keakuan. Masih wujud dalam hati kita, dalam hati dan batin kita ini, yakni keakuan. Sifat keakuan dan kesombongan itu. Maka najis yang utama yang ada dalam hati dan batin kita yang perlu dibersihkan ialah najis keakuan. Najis kesombongan yang ada dalam hati dan batinmu. Selagi mana ada najis ini, maka amal kamu, amal yang tidak akan menatijahkan kesan yang baik. Zikir kamu, zikir yang tidak akan menatijahkan kesan yang baik. Segala ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan itu tidak akan memberikan kesan yang baik kepada jiwamu lantaran kerana dalam jiwamu itu masih lagi memiliki sifat ananiyah, sifat keakuan, sifat kesombongan. Masih ada lagi wujud dirimu. Selagi mana kamu masih melihat akan wujud dirimu, kehebatan dirimu, keagungan dirimu, kesempurnaan dirimu, kamu tak akan merasai wujudnya Allah. Dirimu itulah hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kamu tak tanggalkan wujud diri kamu itu, kehebatan diri kamu itu, kesombongan yang ada dalam hatimu itu, selagi kamu tidak cabut akar ini, selagi itu kamu tidak akan mendapat jiwa kehambaan di sisi Allah. Tidak akan mendapat jiwa kehambaan. Walaupun kamu ahli taat, walaupun kamu ahli ibadah, walaupun kamu ahli zikir, tetapi kalau hati kamu masih ada najis, kesombongan dan keakuan, inilah punca bagi sifat-sifat kejahatan yang lain. Maka kata ulama, apabila dalam hati itu masih ada keakuan, ada ananiyah, adanya diri, maka akan terbitlah sifat-sifat mazmumah yang lain. Maka sifat-sifat mazmumah yang lain itu ialah ranting-ranting. Jadi kalau kita kerat ranting, selagi mana adanya akar, selagi itu akan ada ranting-ranting, yakni sifat-sifat yang tidak baik yang kita miliki. Sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah dan sebagainya. Sifat-sifat ini ialah ranting-ranting. Adapun akar dan punca bagi segala kejahatan dan sifat kejahatan itu apabila dalam hatimu itu masih merasai wujudnya diri kamu itu. Maka kata ulama, apabila dalam hatimu itu masih merasai lagi wujudnya diri kamu, maka itu merupakan satu dosa besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesiapa yang masih merasa wujudnya dirinya, kehebatan dirinya, kelebihan dirinya, itu merupakan satu dosa yang besar di sisinya Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan syirik. Ini yang dikatakan syirik kepada Allah. Maka syirik kepada Allah ini ada dua jenis. Satu syirik yang bersifat luar, yang jelas dan nyata. Dan satu lagi syirik yang khafi, yang tersembunyi. Syirik yang jelas, yang nyata menyembah berhala-berhala yang di luar sana. Adapun syirik yang tersembunyi, kamu menyembah diri kamu. Kamu menyembah diri kamu sendiri. Kamu melihat kamulah yang hebat, kamu merasa kamulah yang bagus, kamu yang rasa kamulah yang beramal, kamu rasa kamulah yang kuat mengaji. Kamu akan rasa kamulah yang kuat infak, kamulah yang kuat wakaf dan sebagainya. Datang perasaan kemuliaan itu. Maka apabila datang perasaan kemuliaan itu, kamu tak akan nampak kehebatan Allah. Kamu rasa kamu yang beramal. Kamu rasa kamulah yang melakukan ketaatan. Kamu rasa kamulah yang melakukan kebaikan. Kamu rasa kamulah yang solat. Kamu rasa kamulah yang berpuasa dan sebagainya. Maka itu merupakan satu dosa di sisi Allah. Sedangkan kita tidak ada kekuatan. Kita tidak ada keupayaan. Kita yang dipersolatkan. Kita yang dipergerakkan. Kita hanya diperkehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila rasa kitalah yang beramal, maka datang lagi penyakit yang kedua. Kita merasai amal-amal itu milik kita.
kita akan merasai amal-amal itu ialah milik kita. Ibadat yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji, umrah yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, kita rasa amal itu milik kita. Sedangkan tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada pemilikan. Semua yang ada pada diri kita ini, harta diri kita, harta amal kita, ini merupakan milik Allah. Ini merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita merasai bahawa diri kita dan segala apa yang ada pada diri kita dan amal-amal yang kita lakukan itu milik Allah, maka akan timbullah jiwa kehambaan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan terbit jiwa kehambaan di sisi Allah. Jiwa kehambaan ini jiwa yang sentiasa berhajat kepada Allah. Jiwa kehambaan ini jiwa yang sentiasa bergantung kepada Allah. Bahkan mereka tenggelam di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yani mereka tidak, kita ini tidak ada kekuatan, kita ini tidak ada keupayaan. Dalam kita melakukan ketaatan, dalam kita melakukan amal, kita tidak ada kekuatan dan keupayaan. Begitu juga dalam kita meninggalkan maksiat, kita juga tidak ada kekuatan dan keupayaan untuk meninggalkan maksiat, melainkan semua itu kuwah daripada Allah. Kekuatan hanya itu kekuatan dan juga pertolongan kita mampu untuk beribadat kerana pertolongan Allah, kerana hidayah Allah, kerana taufik Allah. Kita dapat meninggalkan maksiat itu juga kerana hidayah Allah, kerana taufik Allah, kerana kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kerana keupayaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita ini boleh melakukan amal, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan itu kerana pertolongan Allah, kenapa kita nak sombong dengan amal yang kita lakukan? Mengapa kita nak rasa megah dengan amal yang kita lakukan? Mengapa perlu wujudnya perasaan sombong dengan ibadah yang kita lakukan sedangkan kita mampu melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu kerana izin Allah, kerana kecintaan Allah, kerana rahmatnya Allah, kerana kasih sayang Allah, kita mampu untuk melakukan beribadah, kita lakukan ketaatan. Jadi tak ada sebab, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sebab kenapa kita nak sombong dengan amal kita. Tidak ada sebab kenapa kita nak sombong dengan kebaikan yang kita. Kenapa kita nak rasa kita bagus? Kenapa kita nak rasa kita mulia? Kenapa kita nak rasa kita hebat? Kenapa kita nak rasa kita memiliki ilmu, kita seorang alim, kita mengetahui segala-galanya? Timbul perasaan kemegahan dan kesombongan itu. Allah sangat membenci mereka yang memiliki jiwa yang ada kemegahan, jiwa yang ada kesombongan. Diri kita milik Allah. Diri kita ni hak Allah. Maka ini tauhid. Inilah makrifat. Hatta kita boleh melakukan amal itu juga milik Allah dan amal itu juga milik Allah. Jadi kalau kita lihat amal itu milik Allah dan kita boleh melakukan amal itu kerana bantuan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, tidak ada reason, tidak ada sebab kenapa kita nak sombong. Sombong ini ialah sifat iblis. Sombong ini sifat iblis. Maka cahaya Allah tidak akan masuk dalam hati-hati yang ada kesombongan. Sombong ini ialah lawan bagi tawaduk. Sifat yang berlawanan pada sombong ialah tawaduk. Maka mereka yang memiliki kerendahan jiwa, tawaduk, Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmat, Allah Ta'ala akan mengalirkan air makrifat dalam jiwanya. Allah Ta'ala akan memberikan limpahan. Allah Ta'ala memberikan limpahan nur dalam hati mereka yang ada sifat kerendahan ini. Dan barang siapa yang memiliki jiwa yang tawaduk, Allah Ta'ala yang akan mengangkat kedudukannya di sisinya Allah Ta'ala.
Barang siapa yang memiliki sifat tawaduk, maka Allah Ta'ala yang akan mengangkat kedudukannya. Orang yang memiliki sifat tawaduk ini, orang ini memiliki jiwa kehambaan di sisi Allah. Maka Allah akan mengiktiraf dirinya sebagai hambanya dan dirinya akan berada dalam wilayah hamparan kecintaan Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk yang kita bincang pada malam ni, kalau nak jadi hamba Allah sebenar-benar kehambaan, kalau benar-benar kita nak berada dalam hamparan cinta Allah, kalau benar-benar kita nak berada dalam wilayah kecintaan Allah, kita kena buang sifat kesombongan yang ada dalam hati kita ini. Kita kena buang sifat kemegahan yang ada dalam diri kita ini. Oleh yang demikian, para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang benar, mereka mengajar kepada kita supaya kita memiliki jiwa yang ada kerendahan, jiwa yang penuh dengan keinsafan, jiwa yang ada sifat kehambaan, dan perbanyakkan istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui segala kelemahan kita. Kita mengakui akan segala kekurangan kita. Kita akan mengakui segala kesilapan yang kita lakukan. Maka ketika itu gugurlah kesombongan dan takabur yang ada dalam hati kita. Kita kembali kepada Allah, kita banyakkan istighfar kepada Allah. Kita meminta maaf, perbanyakkan untuk ringankan lidah kita, ringankan lisan kita untuk kita meminta maaf. Maka ketika itu kita memiliki jiwa yang tawaduk, jiwa yang penuh dengan kerendahan. Dan apabila kita memiliki jiwa yang ada kerendahan ini, Allah Ta'ala akan sentiasa memberikan pertolongan kepada kita. Pada hari kita dapat melihat kelemahan diri kita, maka itu merupakan anugerah Allah. Dan itu menunjukkan hidayah Allah kepada kita. Dan itu nak menunjukkan bahawa Allah itu dekat dengan kita. Ketika kita melihat kelemahan diri kita yang banyak, kedhaifan diri kita yang banyak, kekurangan diri kita yang banyak, itu merupakan hidayah Allah. Itu merupakan anugerah daripada Allah. Dan itu sebagai tanda bahawa kamu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tak, tuan-tuan? Tiba-tiba datang perasaan dalam hati kita ini, kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan kedhaifan, kita penuh dengan kelemahan. Timbul perasaan itu, terbit dalam jiwa kita. Kelemahan, kekurangan, kedhaifan. Maka yakin dan pastilah ketika itu perasaan itu merupakan petunjuk dan hidayah Allah kepada kamu. Dan ketika itu, kata ulama, tanda Allah dekat dengan kamu. Tanda Allah cinta kamu. Tanda Allah kasih kepada kamu. Tetapi sekiranya pada hari kamu nampak keburukan orang lain, tak nampak kelemahan diri, tak nampak keburukan diri, tetapi nampak kelemahan orang lain, nampak keburukan orang lain, itu sebagai tanda bahawa Allah sedang jauh dengan kamu. Ini kata-kata hukama. Apabila kita nampak kelemahan diri kita, kita nampak kekurangan diri kita, kita nampak kedhaifan diri kita, maka kata hukama, itu merupakan anugerah Allah sedang memberikan hidayah, curahan hidayah dan rahmat kepada kamu. Dan itu sebagai dalil petanda Allah dekat dengan kamu ketika itu. Tetapi kalau pada hari itu kamu hanya melihat keburukan orang lain, kamu tak nampak kelemahan diri kamu, kamu tak nampak kekurangan diri kamu, itu sebagai petanda kamu, Allah semakin jauh dengan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat iblis ni dia tidak mahu minta maaf. Sifat iblis ni tidak mahu bertaubat kepada Allah. Sebab apa iblis tidak mahu bertaubat kepada Allah? Sebab apa iblis tidak mahu meminta maaf kepada Allah? Kerana di dalam hatinya itu ada kesombongan. Disebabkan kesombongan yang ada dalam hati ataupun pada diri iblis itu, maka iblis diusir daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
iblis diusir keluar daripada lingkaran rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nak kiaskan bagi mereka yang dalam hatinya itu rasa megah dengan amalnya, rasa megah dengan ilmunya, rasa megah dengan rupa parasnya, rasa megah dengan pangkat dan kedudukannya, maka ketika itu kamu sedang diusir daripada rahmat Allah. Kamu sedang diusir daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa guna tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kalau kita memiliki segala-galanya tetapi kita tidak ada cintanya Allah? Apa guna kita memiliki segala-galanya, harta, pangkat, kedudukan, sanjungan, pujian, tetapi ketika itu Allah Ta'ala berpaling kepada kita? Di antara sebab Allah Ta'ala berpaling daripada kita kerana di dalam hati kita itu ada kemegahan. Kerana di dalam hati kita itu ada kesombongan. Kita lihat bagaimana kisah Iblis dan Azazil diusir daripada rahmat Allah, diusir daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala kerana rasa sombong dengan penciptaan dirinya. Tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Taala minta dan perintahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dan ingatlah ketika kami yakni Allah Taala berfirman kepada para malaikat yakni sujud kepada Adam alaihi salam, memberikan penghormatan dan kemuliaan yakni pemuliaan kepada Nabi Adam, maka sujudlah mereka yakni para malaikat Allah ini sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali illa iblis, kecuali iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebab apa iblis tidak mahu sujud? Kerana apa? Kerana enggan, aba wastakbara. Enggan dan adanya takabur, adanya kesombongan dalam hatinya. Aba wastakbara. Maka apabila seseorang itu adanya enggan dan adanya kesombongan, maka ini adalah golongan-golongan yang mana mereka ini jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin. Mereka termasuk golongan-golongan yang kafir di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendidikan sufi ini nak cabut kesombongan itu. Di dalam perjalanan sufi ini nak cabut kesombongan itu. Nak buang perasaan rasa sombong, rasa wujud diri, rasa kehebatan diri, rasa kebagusan diri itu. Maka itulah kejahatan kamu di sisi Allah. Salah hati kamu menghadap Allah. Salah hati kamu menghadapnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kamu tidak benar tawajuhnya, menghadapnya hati kamu itu kepada Allah, maka di sebalik ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu, maka ada tujuan lain bukan hanya untuk Allah. Ibadat kamu itu ada tujuan lain, ketaatan yang kamu lakukan itu adanya tujuan lain. Amal-amal yang kamu lakukan itu ada tujuannya lain. Maka apabila lari tujuan, maka tak benarlah kamu berada di atas jalan kehambaan. Apabila lari maksud dan tujuan perjalanan hidup kamu dan tujuan amal ibadah, ketaatan dan kebaikan yang kamu lakukan, di situlah kata ulama kejahatan adab kamu dengan Allah. Allahu Akbar. Kejahatan adab kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita rajin melakukan ibadat, rajin melakukan kebaikan dan ketaatan, tetapi di situ tidak benar hati kamu menghadapnya Allah Subhanahu wa taala, di situlah kejahatan. Maka di dalam perjalanan salik, dalam perjalanan untuk mencapai tauhid makrifat, dalam perjalanan tasawuf ini, hanya untuk nak memperbetulkan hadap hati kita dengan Allah. Hanya untuk nak memperbetulkan hadap hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup dihina. Mereka sanggup dicerca. Ini perjalanan para aulia-aulianya Allah.
Ini perjalanan para kekasih-kekasihnya Allah. Mereka tidak membela diri mereka. Walaupun mereka dihina, walaupun dicerca. Bahkan adab dan akhlak para awliya-awliyanya Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mengakui akan segala kesilapan dan kesalahan mereka. Mereka tidak malu untuk nak mengakui akan kesilapan dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak mahu ada perasaan sombong. Mereka tidak mahu ada perasaan takabur dalam hati mereka. Mereka hanya mahu mencari perhatian Allah. Mereka hanya mahu mencari pandangan Allah. Mereka hanya mahu mencari cinta Allah. Mereka bukan mahu pandangan manusia, pandangan dan perhatian manusia dan cinta manusia. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarlah musuh, biarlah kita dihina, walaupun kita dicaci, walaupun kita tidak ada kedudukan, walaupun kita tidak disanjung oleh seluruh manusia, tetapi kita nak seluruh penduduk langit memuji dan memulia kita. Yang mana lebih kita mahu? Yang mana ingin kamu mahukan? Adakah pandangan Allah ataupun pandangan manusia? Adakah perhatian Allah ataupun perhatiannya manusia? Adakah sanjungan Allah ataupun sanjungannya manusia? Adakah nak mendapat penghormatan Allah ataupun penghormatannya manusia? Kita nak yang mana? Maka bagi mereka yang benar mencintai Allah, mereka sanggup untuk meninggalkan segala apa yang ada ini kalau apa yang ada itu menjadi hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita hilang segala-galanya, tapi jangan kita hilang Allah dalam hati kita. Jangan hilang Allah dalam jiwa dan batin kita. Apa guna kita memiliki segala-galanya, tetapi dalam hati kita ada kemegahan, dalam hati kita ada kesombongan. Maka apabila ada kemegahan, apabila ada kesombongan, maka Allah tidak akan ada dalam hatimu. Maka kita lihat para ulama, para awliya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup dicerca dan dihina Allah. Mereka tidak akan membela diri mereka sekiranya dihina, dicerca dan dikhianati. Bahkan mereka akan membalas dengan kebaikan. Ini akhlaknya para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengakui kesalahan kalau mereka pada pihak yang salah. Ini akhlaknya para awliya-awliyanya Allah. Boleh faham tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kenapa para awliya-awliyanya Allah tidak mahu ada kesombongan, adanya takabur di dalam hati mereka? Kerana mereka mahu cari cinta Allah. Mereka mahu mencari pandangan Allah. Mereka mahu mencari kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang kita doa dan ini yang kita amalkan, ini yang kita lafazkan tiap kali kita menunaikan ibadah solat. Dan selalu kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hadap wajah kita. Kita serahkan jiwa kita kepada Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku, kita serahkan itu segalanya kepada Allah. Ku serahkan hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Inna salati wa nusuki wa mahyayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka penyerahan itulah iman. Penyerahan yang mutlak itulah iman, itulah makrifat. Keyakinan, kebergantungan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hidup ini kepada Allah. Maka apabila kita menyerahkan segala hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Tuan-tuan, setuju ataupun tak setuju apa yang saya nak cakapkan, mereka yang ada kesombongan, mereka tidak akan mengecapi nikmat ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun mereka memiliki segala-galanya, tetapi kesombongan itu masih ada dalam hatinya, kemegahan itu yang ada dalam hatinya,
kemegahan dan kesombongan itu ada dalam hatinya, maka mereka tak tenang hidup. Mereka tak tenang hidup. Mereka hidup dalam keresahan. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kesempitan. Walaupun harta banyak, pangkat banyak dan memiliki segala-galanya, tetapi kerana kesombongan yang ada dalam hatinya, mereka hidup tak tenang. Mereka tidak mengecapi nikmat ketenangan dan nikmat kebahagiaan itu lantaran kerana di dalam jiwanya itu masih ada kesombongan. Dia akan hidup dalam keresahan. Apa guna tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kalau hidup dalam keresahan? Apa guna tu? Apa guna dan maknanya hidup kalau hidup ini di dalam kegelisahan? Justru itu hidup kita mahu kebahagiaan. Justru itu hidup kita mahukan ketenangan. Maka kalau nak dapat kebahagiaan, nak dapat ketenangan, serahkan kembali jiwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kembali jiwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diciptakan ini untuk Allah. Boleh catat ibu-ibu. Kita diciptakan untuk Allah. Yang kita sebut dari inna salati wa nusuki wa mahyayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka hidup kita untuk Allah. Hidup kita untuk mencari redha-Nya Allah. Hidup kita bukan nak mencari redha manusia. Maka hidup kita ini kita mengutamakan Allah. Kita mengutamakan redha Allah. Kita mengutamakan kehendak Allah. Kita bukan mengutamakan kehendak nafsu. Kita bukan mengutamakan redha-Nya manusia. Maka mereka yang ada kemanggahan, mereka yang ada kesombongan, mereka mahukan sanjungan dan pandangan manusia. Mereka yang ada kesombongan, mereka yang ada kemanggahan dalam jiwa mereka itu, mereka mahu redha manusia berbanding redha-Nya Allah. Sedangkan hidup kita ini untuk Allah. Maka kalau kita mencari redha manusia, itulah kebinasaan, itulah kemusnahan, itulah kehancuran dalam hidup kita, tuan-tuan. Ingat baik-baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika kita mencari redha manusia, itulah kebinasaan, itulah kemusnahan, itulah kehancuran dalam hidup kita. Dan sebaliknya, sekiranya kita mengutamakan redha Allah, kita mengutama restunya Allah, kita mengutama akan cintanya Allah, maka itulah kita akan mengecapi ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, dan dunia akan mengikuti kita. Bukan kita berhajat kepada dunia dan makhluk, tapi makhluk dan dunia akan berhajat kepada kita. Akan berlari-lari kepada kita lantaran kerana Allah Ta'ala muliakan kita. Maka nak dapat kemuliaan ini, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah di dalam hati kita. Apabila dalam jiwa kita, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Dalam jiwa kita adanya ketakziman kepada Allah, kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, maka Allah Ta'ala yang akan muliakan hidupmu. Allah Ta'ala yang akan mempermudahkan urusan hidupmu. Dan setiap langkahmu di dalam cinta Allah, setiap langkahmu di dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah mereka yang hatinya itu ada kedekatan dan keakraban dengan Allah. Saya ulang sekali lagi. Maka beruntunglah mereka yang di dalam hatinya itu adanya kedekatan dengan Allah dan keakraban dengan Allah. Azazil, kenapa Azazil dan Iblis ni dimurkai oleh Allah? Kenapa Azazil tidak mendapat cinta Allah, sedangkan Azazil, Iblis ini hamba Allah yang peringkat awal ini taat dan sentiasa sujud kepada Allah? Bahkan dikatakan Iblis di peringkat awal itu, kalau di permukaan langit itu tidak ada pun kawasan yang tidak ada bekas sujud Iblis. Menunjukkan bahawa di peringkat awal ini Iblis, hamba Allah yang taat, kuatnya sujud kepada Allah, kuatnya melakukan ibadah kepada Allah. Peringkat awal Iblis. Tapi kerana Iblis ini sombong bahawa dia kata dirinya dicipta daripada api dan Adam itu daripada tanah,
dan merasakan bahawa dirinya penciptaan dirinya hebat dan mulia dan merasa dirinya banyak amal dan taat kepada Allah, maka tidak mahu sujud kepada Adam, maka iblis diusir dan dimurkai oleh Allah. Sedangkan iblis pada permulaannya itu hamba Allah, makhluk Allah yang sentiasa taat kepada Allah. Iblis ialah makhluk Allah yang peringkat awalnya sentiasa taat kepada Allah. Ini iblis. Sentiasa sujud, tasbih, memuji dan membesarkan Allah. Tetapi ketika apabila Allah uji dirinya untuk sujud kepada Adam, maka dia merasakan bahawa dirinya ana khairu minhu. Dia merasakan bahawa dirinya lebih baik daripada Adam. Penciptaannya daripada api, sedangkan Adam itu daripada tanah, dan dia merasakan dirinya lebih baik, banyak melakukan amal. Maka ketika itu dia terus mendapat kemurkaan Allah disebabkan kerana kemegahan dan kesombongan yang ada dalam hati, di dalam diri iblis itu. Justru itu kalau hamba-hamba Allah, walaupun ahli taat, walaupun ahli ibadah, walaupun ahli zikir, ahli khidmat, tetapi dalam hatinya itu ada kesombongan, maka dia tidak akan mendapat cinta Allah. Itu sebab saya sebut, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perjalanan ini bukan nak mencari kemegahan. Perjalanan ini mengemis cinta Allah. Perjalanan ini mahu mengemis cinta Allah. Dan perjalanan ini ingin bagaimana jiwa ini benar-benar jiwa yang ada sifat kehambaan di sisi Allah. Kita beribadat dan tujuan kita beribadat untuk apa? Tujuan kita beribadat adalah untuk menjadi hamba Allah. Bukan untuk sombong. Tujuan kita belajar ilmu untuk apa? Tujuan kita belajar ilmu supaya tambah kefahaman. Dengan kefahaman itu, amal kita di atas kefahaman. Maka amal itu membuahkan jiwa kehambaan. Bukan untuk sombong dengan ilmu. Kenapa kita nak sombong? Sedangkan semua ini kerana bantuan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Tak ada sebab untuk kita nak sombong di atas muka bumi Allah ini. Maka Azazil ini kerana tak dapat cinta Allah, kerana apa? Merasa mulia dengan keturunan, merasa mulia dengan amalnya. Mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang tinggi ketakwaan di sisinya Allah Ta'ala. Mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah, mereka yang tinggi ketakwaannya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hal yang penting. Ini hal yang penting, tajuk yang kita bicarakan pada malam ini, tajuk bagaimana untuk mengemis cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita banyak ilmu, ingatlah ilmu yang kita miliki itu hanya setitik saja daripada ilmu Allah. Sebanyak mana pun ibadah itu tak mampu, ibadah yang kita lakukan itu tak mampu nak membayar harga sebesar zarah pun apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak mampu pun. Kamu nak sombong dengan ibadah yang kamu lakukan. Kamu nak rasa bagus dengan ibadah yang kamu lakukan itu tak mampu pun nak membayar sebesar zarah pun dengan apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Justru itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan nak mencapai makna kehambaan ini perlukan jiwa yang fakir. Jiwa yang fakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita tak dipuji pun, biarlah kita tak dikenali pun, biarlah kita tidak mendapat sanjungan pun, tetapi kita dipuji oleh Allah. Kita mendapat sanjungan daripada Allah, kita mendapat pengiktirafan daripada Allah. Ini makna tauhid dan makna penyerahan kepada Allah. Kerana hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ibadah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tujuan dan kontennya, maksudnya ialah apa? Untuk jadi hamba Allah. Untuk jadi hamba Allah. Berhati-hatilah pada peringatan yang seterusnya. Berhati-hatilah agar sejarah iblis tidak berulang pada diri kita. Jadikan diri dicintai. Jadikan diri cintai kehinaan daripada pujian. Biarlah kita lebih selesa kalau orang hina kita daripada orang puji kita. Ini sifat
Dan akhlak yang ditunjuki oleh baginda Nabi SAW, ini sifat para sahabat, ini sifat para awliya-Nya Allah. Jadikan diri hanya seorang pengemis dalam apa jua amalmu demi mendapat kasihan belas agar dirimu boleh berada dalam hamparan cinta Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita pun dapat masuk syurga Allah bukan kerana amal kita. Kita dapat masuk syurga Allah bukan kerana ketaatan kita. Kita dapat masuk syurga Allah kerana apa? Kerana belas kasihan Allah. Kerana cinta Allah. Jadi kita tak boleh nak claim bahawa dengan amal yang kita lakukan ni confirm nak masuk syurga. Belum tentu. Maka jangan sombong dengan amal. Jangan terpesona dengan amal. Jangan terpesona dengan ilmu. Bukan saya suruh tinggal ilmu. Bukan saya suruh tinggal amal. Tidak. Tetapi kena faham maksud amal dan maksud ilmu. Itu maksud ketaatan. Itu adalah bagaimana nak membuahkan dan melahirkan jiwa yang penuh kehambaan kepada Allah. Maksud ibadah itu ialah supaya adanya jiwa kehambaan di sisinya Allah. Maka kita perlukan proses penyucian jiwa ini supaya timbulnya jiwa yang ada adab, jiwa yang ada akhlak. Apabila berlakunya proses penyucian nafsu dan jiwa kita ini, barulah kita akan mendapat cahaya tauhid, cahaya makrifat. Maka apabila dalam hati kita ada cahaya tauhid dan cahaya makrifat, di situ akan membuahkan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Tidak akan ada kesombongan. Kerana kesombongan dan kemegahan itu bukan akhlak dan sifat yang dibawa, yang diajar, yang dididik, yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Tidak. Nabi menunjukkan contoh kesempurnaan pengabdian dan kehambaan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Duhai budak hitam, ini kisah dalam riwayat. Duhai budak hitam, Abu Zar radhiyallahu anhu memanggil Bilal. Abu Zar panggil Bilal, wahai budak hitam. Maka kisah ini terdengar pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebabkan Nabi marah. Menyebabkan kemarahan baginda Nabi kerana mendengar Abu Zar panggil Bilal bin Rabah, wahai budak hitam. Maka Nabi kata, duhai Abu Zar, jahiliyah masih ada dalam hatimu. Kemarahan Nabi kepada Abu Zar. Sifat menghina kelemahan ataupun kekurangan orang lain. Itu ialah sifat jahiliyah. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, kalau ada orang yang suka menghina orang lain, mencari kelemahan orang lain, kalau itu ada juga dalam hati kita, maka kita masih memiliki sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah suka menghina, suka mencari kekurangan orang lain. Lalu Abu Zar jatuh dirinya ke bumi sambil menangis dan berteriak, duhai Bilal, pijak kakimu atas mukaku. Itu boleh menyebabkan jiwaku tenang agar hilang rasa kemegahan itu. Sesungguhnya Abu Zar adalah perindu Allah yang benar kerana takut Allah melontar diri daripada hamparan cinta Allah. Maka mereka yang benar-benar mencari cinta Allah, mereka tidak mahu akan pujian. Kalau dipuji pun kerana Allah Ta'ala muliakan dia. Walaupun dia dikenali, walaupun dia disanjung, tapi hakikatnya dia tidak mahu pun pujian itu dan sanjungan itu. Orang yang benar mencari cinta Allah, mereka lebih suka dirinya tidak dikenali. Kecuali kalau dia perlu berada pada posisi-posisi di hadapan, perlu dikenali, bagaimana nak tenggelamkan hatinya itu. Supaya tidak ada kemegahan, tidak ada kesombongan. Penyakit kemegahan, tuan-tuan, penyakit kesombongan ini hijab utama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab utama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Zar menangis, sujud sembah, minta Bilal pijak pada wajahnya supaya hilang kesombongan itu. Hilang kemegahan itu. Maka benarlah Abu Zar ini seorang yang merindui cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, saya teringat satu kisah yang terakhir daripada saya tengah-tengah malam ni. Saya teringat kisah di antara kisah yang masyhur. Tok Selehong di Tumpat, Kelantan. Bagi orang Kelantan mungkin pernah dengar makam aulia namanya Tok Selehong. Tok Selehor.
Tok Selehor ini. Jadi Tok Selehor ni dia muridnya ramai. Katanya muridnya ramai ribuan. Kalau dia mengajar tu penuh. Sebab apa? Sedap. Dia mengajar tu sedap dan seronok. Penyampaiannya baik. Susunan katanya baik. Maka ramai yang nak mengaji dengan Tok Selehor. Ramai yang nak mengaji dengan Tok Selehor. Tetapi kerana inilah dikatakan adab dan akhlak ulama-ulama dahulu, apabila dia mengaji, dia mengajar, lepas saja dia mengajar, dia akan duduk di dalam bilik ataupun ruang tanah yang dia korek di kawasan perkuburan. Dia akan turun ke dalam kawasan itu, dia akan buat liang lahat yang mana dia akan baring di dalam liang lahat itu. Maka tuan-tuan kalau pergi ziarah makam Tok Selehor di Tumpat, Kelantan, di situ ada bangunan yang mana dalam bangunan itu boleh angkat besi, di bawah itu ada tangga, turun ke bawah ada ruang seperti liang lahat. Itulah tempat Tok Selehor akan duduk selepas mengajar. Itulah tempat Tok Selehor akan duduk selepas habis pengajian. Di situ dia akan mengasingkan dirinya. Dia akan mengasingkan dirinya, dia akan berkhalwah di situ. Di kawasan perkuburan, dia buat satu lubang khusus untuk dia duduk di situ. Maka di antara sahabat Tok Selehor ini ialah Tok Kenali. Maka Tok Kenali akan datang menziarahi Tok Selehor di dalam lubang yang telah dibuat oleh Tok Selehor, kawasan liang lahat. Maka Tok Kenali kata, kenapa lepas kamu mengajar, kamu akan turun duduk dalam lubang ini? Kerana kata Tok Selehor, lepas aku mengajar, aku nak kecilkan hati dan perasaanku. Aku takut ada kesombongan disebabkan kerana aku mengajar, yang datang tu ramai, yang datang tu suka dengan pengajianku, yang datang itu memuji aku, ilmu aku, penyampaian aku, maka aku nak kecilkan hati aku ini. Aku nak kecil dan aku takut ada kesombongan dan kemegahan. Disebabkan kerana itu, maka aku buat liang lahat ini supaya aku ingat mati dan aku mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ini cerita Tok Selehor. Lepas mengajar, terjun, turun dalam lubang liang lahat yang dia buat sendiri untuk dirinya berkhalwah. Nak kecilkan hatinya supaya jangan ada kemegahan dan kesombongan. Kenapa? Mereka yang ada sombong tak akan dapat menghidu dan mencium baunya syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang ada kesombongan, mereka yang ada kemegahan tak akan dapat menghidu baunya syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perjalanan tauhid, makrifat, dalam perjalanan tasawuf sufi ini, perkara utama nak bersihkan nafsu itu dan nak cabut akar kemegahan dan kesombongan, hancurkan kesombongan dan keakuan yang ada dalam dirinya, baru timbullah jiwa kehambaan di sisinya Allah. Baru sampai maksud dan tujuan ibadah, makna ketaatan itu. Barulah ibadah kita itu ada nilai. Barulah ketaatan kita itu ada nilai. Diterima di sisinya Allah. Ini telah Nabi tunjuk kepada kita. Nabilah insan yang sempurna, contoh pengibadatan dan kehambaan di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga difahami tajuk kita pada malam ini. Tajuk kita malam ini ialah hijab kemegahan diri. Selagi mana tak cabut makhluk, tak cabut dunia, tak cabut kewujudan dirimu, maka kamu tak akan sampai kepada Allah. Bagaimana kamu nak sampai kepada Allah? Cerminan hatimu itu penuh dengan nafsu. Cerminan hatimu itu penuh dengan makhluk. Cerminan hatimu itu penuh dengan kegelapan. Cerminan hatimu itu penuh dengan kesombongan. Kamu tak akan sampai kepada Allah. Kamu tak akan sampai pada hamparan cinta Allah. Kamu tidak akan sampai berada dalam wilayah kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, carilah guru. Carilah guru yang boleh mendidik bagaimana nak cabut kesombongan yang ada dalam hati kita. Maka kita lihat Al-Imam Al-Ghazali ketika mendapat kesedaran, ketika seorang ulama, seorang ijtihad, seorang mujtahid tinggalkan pakaian ulama untuk nak buang kemegahan dalam hatinya, mencari guru yang boleh mendidik hatinya, mencari mursyid yang boleh mendidik nafsunya, sehingga dia mengikut segala arahan dan taat dan khidmat kepada gurunya.
Itu seorang ulama, ketika itu dikatakan Al-Imam Ghazali seorang ulama yang sudah dikenali, seorang mujtahid, tetapi ditanggalkan pakaian ulamanya, mencari guru, mencari mursyid yang boleh mendidik hatinya supaya cabut kesombongan dan kemegahan dan keegoan yang ada dalam hatinya. Ini perjalanan Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Justru itu tuan-tuan, selagi mana kemegahan dan kesombongan ada dalam hati dan batinmu, sombong dengan umrahmu, sombong dengan hajimu, sombong dengan pengajianmu, sombong dengan Al-Quranmu, sombong dengan segala itu, kamu tidak akan terpesona dengan tajalli Allah. Kamu tidak akan terpesona dengan kehebatan Allah. Kerana masih tebal keakuan, masih tebal kesombongan yang ada dalam hatimu, kamu tidak akan rasa mesra dan kedekatan dan keakraban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kalau tok-tok guru dulu, kalau kita hantar anak-anak kita ke pondok, orang dulu-dulu hantar anak-anak ke pondok, tok-tok guru tak bagi lagi untuk beramal. Dilatih khidmat dulu. Dilatih adab dulu. Tidak lagi suruh beramal, tidak lagi diberikan zikir. Bagi murid-murid yang awal, murid-murid yang baru masuk ni, dilatih khidmat. Khidmat dengan tuan guru, khidmat cuci kawasan pondok dan madrasah, cuci tandas, bawa kasut tuan guru, tolong pegang beg tuan guru, khidmat tolong basuhkan tangan tuan guru, tolong khidmat makan kepada, dilatih khidmat dulu supaya ada adab dulu. Apabila dalam hatinya sudah ada adab, hatinya sudah ada akhlak, cabut kesombongan yang ada dalam hatinya ketika dia mendapat zikir, maka mudah perjalanan rohaninya. Ketika dia diberikan ilmu, mudah ilmu itu akan masuk dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam akalnya, lantaran kerana tidak ada kesombongan. Justru itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang saya nak memberikan kesimpulan pada tajuk kita pada malam ini ialah perjalanan untuk nak mencapai kecintaan, nak merasai hamparan cinta Allah, kita perlu melalui jalan mengemis cinta Allah. Jalan kefakiran. Buanglah kesombongan. Buanglah kemegahan yang boleh menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Moga-moga Allah Ta'ala cabut dan buang segala kesombongan yang ada dalam hati kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan cintanya, dengan pandangan rahmatnya, insya-Allah. Dan saya mohon maaf atas masalah-masalah teknikal pada malam ini, kelewatan pada malam ini kerana saya masih di luar kawasan. Saya masih di luar kawasan dan malam ni saya proceed juga kelas saya pada malam ini kerana saya dalam musafir dan saya singgah di rumah sahabat saya sekejap di kawasan kampung. Maka saya jalankan juga malam ni secara live di Facebook dan juga secara tertutup menggunakan aplikasi Zoom daripada rumah ngaji Johor. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita dan memberikan keampunan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang fakir. Hati kita hati yang ada kerendahan. Moga-moga Allah Ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya. Moga-moga Allah Ta'ala menerima kita sebagai hamba yang memiliki jiwa yang penuh dengan kehambaan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala buang segala kemegahan, kesombongan, keakuan, keujuban diri yang ada dalam batin kita. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita istiqamah, untuk bersihkan. Ta'ala pertemukan kita dengan mursyid yang boleh membawa kita sampai kepada Allah. Allah Ta'ala mempertemukan dengan mereka-mereka yang boleh membawa jiwa kita mencintai baginda Nabi SAW, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita, mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita, menenangkan nafsu kita yang liar ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan tidak ada kesombongan. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan tidak ada kemegahan. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan jiwa kita benar-benar memiliki sifat kehambaan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada minggu ini hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis pada malam Jumaat pukul 9 malam kita akan sekali lagi siaran langsung secara live
iaitu majlis khatam selawat tafrijiyah 4,444 kali dan maulidnya Nabi seperti mana kita buat pada minggu lepas. Kita akan ikut tertib dengan ratib Fatihah, niat selawat, bacaan selawat tafrijiyah, kemudian tawasul kepada Nabi dan doa, dan kita akan adakan sedikit maulid dan tazkirah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari Khamis malam Jumaat, Khamis minggu ini malam Jumaat, kita akan adakan sekali lagi selawat tafrijiyah. Saya akan share, mohon sahabat-sahabat share kepada semua kawan-kawan. Jadi kalau malam Khamis malam Jumaat minggu ini ramai, kita akan buat 2 kali khatam insya-Allah. Kalau malam tu kita agih hanya seorang 10 kali, maka kita buat dulu 10 kali untuk genap 4 pusingan yang kedua. Jadi sediakan air, sediakan air siap-siap malam tu, habis dengan doa, maulid, qasidah, selawat tafrijiyah, tiup pada air tersebut, berilah kepada anak, suami, isteri kita minum air yang dengan berkatnya Nabi, selawat pada Nabi. Moga-moga Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Moga-moga Allah Ta'ala meleraikan segala ikatan-ikatan, kerumitan, permasalahan dalam hidup kita. Allah Ta'ala memberikan kesembuhan zahir dan batin kita. Allah Ta'ala menerima kita dengan berkatnya Nabi, dengan kemuliaannya Nabi, dengan keagungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Pada Khamis malam Jumaat ini, kita cuba sekali lagi untuk hadir, dan saya cuba melapangkan masa saya juga tiap Khamis malam Jumaat nak adakan majlis selawat tafrijiyah ini. Nak tumpang berkat ibu-ibu, nak tumpang berkat para jemaah, nak tumpang berkat dan doa semua. Khamis malam Jumaat dengan berkat selawat tafrijiyah, Allah tunaikan hajat kita, Allah angkat musibah, Allah angkat penyakit. Pandemik COVID-19 ini, dan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum itu, alhamdulillah, untuk maklumat semua, saya telah terbitkan buku terbaru saya, iaitu Himpunan Selawat Nabi SAW. Di dalamnya ini ada 42 himpunan selawat. Harga buku ni hanya RM10. Jadi kita nak, jadi bulan Rabiul Awal ni kita nak sebarkan selawat. Jadi bagi siapa yang nak infak, nak wakaf pun boleh. Contoh dia nak infak, nak wakaf, nak saya dengan madrasah, untuk kami yang agihkan pun boleh. Kalau dia sendiri, Ustaz boleh tak saya dapatkan 50 buah, saya nak hadiahkan kepada jiran tetangga saya nak hadiahkan kepada anak cucu saya nak hadiahkan kepada sahabat handai saya nak hadiah pada orang-orang yang saya kasih pun boleh. Kita sangat mengalu-alukan gerakan dakwah kita. Jadi buku himpunan selawat ini hanya RM10. Di dalamnya ada 42 jenis selawat, dan insya-Allah ada kesempatan saya akan ijazahkan ke semua 42 jenis selawat ini. Jadi beli nak dapat untuk diri sendiri boleh. Maka setiap pembelian itu ada dana sumbangan untuk sekolah dan akademi kami dan pergerakan dakwah kami, ataupun beli untuk berikan infak wakaf untuk kami yang agihkan pun boleh. Dan sekiranya beli dengan bilangan yang banyak, nak niat sebagai tanda kegembiraan pada Nabi, nak niat untuk sebarkan cahaya, sebarkan selawat, nak niat untuk hadiahkan kepada teman-teman kita dan seluruh ahli keluarga kita pun boleh. Rata-rata yang menghubungi saya, mereka beli dengan niat mereka nak infakkan sendiri, dan mereka sendiri yang nak agihkan sebagai tanda kesyukuran, tanda kenikmatan, tanda kegembiraan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang nak dapatkan buku terbaru saya 42 ataupun himpunan selawat Nabi, himpunan selawat Nabi ini ada 42, maka saya membuka lagi tambah-tambah dengan keadaan sekarang ini untuk pengurusan dan pergerakan sekolah dan juga pergerakan dakwah kami. Kami sangat mengalu-alukan dengan membeli sambil menyumbang, sambil memberi infak. Bahkan tuan-tuan juga dapat mengedarkan sendiri buku himpunan selawat ini kepada mereka-mereka yang tuan-tuan hajat, tuan-tuan kasih, tuan-tuan cinta. Moga dengan asbab itu Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Sekadar itu daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa Khamis malam Jumaat.
Dan insya-Allah kalau malam esok saya tidak ada arah melintang, biasanya Rabu malam pengajian dengan saya di grup ini. Adapun Selasa malam selalunya saya guna aplikasi dengan jemaah rumah mengaji. Tapi bagi mereka yang ada ke lapangan, esok saya akan maklumkan untuk pengajian kitab lain pada malam esok insya-Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, saya. Terima kasih Ustaz. Kalau Ustaz boleh doakan untuk kita Ustaz sebagai penutup. Baik. Saya dah tutup live saya. Okey, Ustaz dah tutup. Ustaz bacakan doa untuk kami. Bagi kita kefahaman, kasih kita kecintaan pada Rasulullah SAW dan juga keberkatan majlis ilmu ni, insya-Allah. Allah. Saya lah tumpang doa kalian, ibu-ibu, para jemaah semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmati kami, kasihani kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang benar-benar mencintai-Mu. Amin. Hati yang benar-benar mencintai Nabi-Mu. Amin. Nabi, hati yang benar-benar ikhlas. Hati yang penuh dengan sifat kerendahan. Hati yang tidak ada kesombongan. Hati yang tidak ada kemegahan. Jadilah kami hamba-hamba yang diterima di sisi-Mu. Jadilah kami hamba-hamba yang dicintai oleh-Mu. Kau terimalah segala amal yang kami lakukan. Ibadah-ibadah yang kami lakukan. Zikir-zikir yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun kami, ya Allah. Jadilah hati kami hati yang ada kecintaan kepada Nabi SAW. Jadilah hati kami hati yang penuh fakir. Hati yang berhajat kepadamu, hati yang merinduimu, hati yang kasih kepadamu, hati yang ingin menatap wajahmu. Jadilah kami, ya Allah, daripada kalangan hamba-hambamu yang akan mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Himpunlah kami bersama dengan Nabi, ya Allah. Himpunlah kami bersama dengan para awliya-awliya-Mu, para kekasih-kekasih-Mu. Didiklah hati kami ini, didikkanlah nafsu kami, tenangkanlah nafsu kami yang liar ini. Rahmati kami, kasihani kami, bimbinglah kami ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah pada Khamis malam Jumaat bagi ibu-ibu rumah ngaji di Johor sana kalau ada ke lapangan untuk bersama dengan saya selawat tafrijiyah dan maulidnya Nabi secara online, live di Facebook, grup tertutup. Yang ingin mengikuti nanti boleh personal WhatsApp saya akan add di dalam satu grup WhatsApp. Yang mana dalam grup itu saya akan bagi doa, tawasul, niat dan kaedah-kaedah tertibnya. Untuk kita sama-sama baca dan amalkan pada Khamis malam Jumaat nanti pukul 9 malam insya-Allah guna Facebook live. Bagi siapa yang ada Facebook, saya akan bagi link satu grup tertutup. Tekan link itu, request join, maka nanti pihak admin akan approvekan. Jadi Khamis malam Jumaat majlis khatam selawat nariyah ataupun tafrijiyah 4444. Nah, saya akan ijazahkan kerana banyak kelebihan selawat tafrijiyah, selawat nariyah ini bagi yang mereka lapangan boleh bersama pada majlis khatam selawat tafrijiyah ataupun nariyah dan maulidnya Nabi SAW pada hari Khamis minggu ini malam Jumaat jam 9 malam insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih semua jemaah, insyaAllah nanti rakaman saya masukkan dalam grup ya. Grup close group nanti insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih.